Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami daripada Kumpulan 8 pada hari ini kami akan membentangkan kelab yang bakal kami tubuhkan di sekolah. Jadi, telah secara terperinci kami ingin menubuhkan sebuah kelab yang dikenali sebagai Kelab Kemahiran Vokasional. Namun, sebelum kita teruskan kepada sesi pembentangan, uh, alangkah moleknya terlebih dahulu kita berkenalan dahulu dengan ahli-ahli kumpulan tersebut. Baiklah, saya Muhammad Alif bin Muhammad Ra'im dengan nombor matrik 212922 daripada Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan. Nama Muhammad Firdaus bin Safak, matrik 21279 daripada Bachelor Sains Fizik dan Pendidikan. Nama saya Nazatul Syazana binti Khairul, nombor matrik 211444 dari Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan. Nama saya Lotani dengan nombor matrik 211302 dari Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan. Saya Nur Jasnita binti Ottoman dengan nombor matrik 210397. Saya dari Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan. Saya Nur Alia Natasha binti Azli dengan nombor matrik 212061 dari Bachelor Sains Fizik dengan Pendidikan. Okey, baiklah. Sekarang kita teruskan kepada sesi pembentangan bagi Kelab Kemahiran Vokasional. Baiklah, terlebih dahulu kita akan mengenali dahulu apa itu Kelab Kemahiran Vokasional. Jadi bagi sesi pengenalan, saya serahkan kepada saudara Firdaus untuk membentangkan mengenai Kelab Kemahiran Vokasional. Baiklah, bagi pengenalan kelab, kami membahagikan kepada 3 perkara. Yang pertama, nama kelab, moto dan juga logo kelab. Selepas ini kami ada juga lagu yang akan ditayangkan. Nama kelab kami adalah Kelab Kemahiran Vokasional dengan moto kami, Let's Enhance Our Skills. Yang mana kelab kami lebih menjurus kepada skill ataupun kita panggil sebagai kemahiran dalam bidang vokasional. Seperti kita tahu, vokasional adalah suatu perkara ataupun suatu bidang yang dicuburi terutama di dalam bidang kemahiran. So, sama juga seperti kolej vokasional, anda boleh bayangkan bidang-bidang yang ada di dalam kelab tersebut adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan kemahiran. Okey. Seterusnya kami ada logo kelab yang kami cipta sendiri. Ini logo kelab kemahiran vokasional berserta dengan moto di bawah. Kami menggunakan berus dengan pensel bertujuan sebagai bukti ataupun usaha yang dilakukan oleh ahli kelab sendiri untuk mengasah kemahiran kita. Jadi para pelajar di dalam kelab kemahiran ataupun vokasional ini akan lebih menjurus untuk menggilap ataupun mengasah skill-skill mereka dalam bidang vokasional. Okey. Seterusnya kami ada lagu kelab yang dikarang sendiri oleh ahli kelab kami. So, maka inilah lagu yang kami cipta. So, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana lagu ini berbunyi, sila masuk ke dalam kelab kami dulu. Jadi ahli baru boleh dengar lagu ini macam mana ia berbunyi. Okey, seterusnya selepas pengenalan kelab, saya tuju kepada orang seterusnya untuk menerangkan tentang matlamat kelab. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada matlamat kelab. Kelab ini mempunyai 2 matlamat. Pertama, untuk melahirkan generasi pelajar yang berkemahiran dalam pelbagai bidang. Penubuhan kelab ini untuk melahirkan pelajar yang berkemahiran, khususnya dalam bidang pendawaian, perpaipan, hiasan dalaman dan juga multimedia. Sebenarnya hal ini sejajar dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan yang untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan juga jasmani. Okey. Matlamat yang kedua adalah untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi akademik dan juga kemahiran insaniah. Aktiviti yang bakal dijalankan oleh kelab ini sebenarnya mampu menyeimbangkan antara akademik dan juga kemahiran dalam diri setiap pelajar.
Oleh itu, kelab ini secara tidak langsung dapat meningkatkan potensi pelajar dalam mendapatkan kerjaya pada masa akan datang. Seterusnya. Slide seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada objektif kelab. Kelab ini mempunyai 6 objektif. Objektif yang pertama adalah untuk meningkatkan asas kemahiran vokasional dalam diri pelajar. Penubuhan kelab ini sebenarnya untuk mengasah bakat pelajar berkaitan dengan kemahiran, di mana pelajar akan belajar cara pemasangan switch elektrik, pemasangan pipe, pengeditan dan banyak lagi. Hal ini sebenarnya dapat menjadikan pelajar tersebut lebih berdikari dalam menyelesaikan masalah berkaitan kemahiran asas seperti masalah pemasangan pipe di rumah mereka sendiri tanpa mengupah orang luar. Jadi objektif yang kedua adalah untuk memupuk budaya kreatif dan inovatif dalam kalangan pelajar. Kreatif sebenarnya merupakan kebolehan atau keupayaan pelajar untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea yang baru, manakala inovatif pula merupakan usaha seseorang pelajar itu untuk menghasilkan produk yang baru. Jadi melalui kelab ini sebenarnya sangatlah menitik beratkan kerja secara berpasukan ataupun lebih dikenali sebagai kerja berkumpulan, di mana melalui kerja berkumpulan pelajar akan menggabungkan pelbagai jenis idea pemikiran dan juga pengetahuan yang dapat membentuk idea yang baru. Jadi melalui penggabungan idea ini oleh setiap pelajar ini secara tidak langsung dapat menghasilkan idea baru yang lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi objektif yang ketiga adalah untuk meningkatkan potensi pelajar dalam bidang kerjaya. Kelab kemahiran vokasional ini sebenarnya dilengkapkan dengan nilai tambah kerana pelajar yang berkemahiran mempunyai potensi yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan pada masa akan datang. Seterusnya. Okey, objektif yang keempat adalah untuk melahirkan pelajar yang berfikiran holistik. Kelab kemahiran vokasional ini adalah untuk melatih pelajar untuk berpandangan lebih jauh dan dapat menyelesaikan masalah dengan cara bijaksana. Secara amnya, berfikir secara holistik ini sebenarnya akan membawa pelajar itu kepada proses meneliti, mengkaji dan juga membuat kesimpulan kepada sesuatu perkara berasaskan maklumat dan fakta yang menyeluruh. Okey, objektif yang kelima adalah untuk menggalakkan pelajar berkomunikasi secara berkesan antara pelajar maupun dengan guru. Kelab kemahiran vokasional ini dapat membantu para pelajar untuk mengasah kemahiran dalam berkomunikasi secara berkesan. Kelab ini sebenarnya menyediakan platform kepada pelajar untuk berkongsi idea atau pendapat berkaitan aktiviti yang berasaskan kemahiran. Seterusnya, objektif yang terakhir adalah untuk menerapkan nilai kerjasama, keberanian, rasional dan juga dedikasi dalam diri pelajar. Melalui kelab ini, pelajar dapat mempraktikkan nilai murni yang diperoleh ini dalam kehidupan harian mereka agar dapat menjadi pelajar yang lebih cemerlang dalam pelbagai aspek pada masa akan datang. Penerapan nilai yang baik ini sebenarnya mampu untuk membentuk pelajar yang berakhlak terpuji dan juga bersasiah baik. Seterusnya, saya bagi kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan tentang konsep program kelab kemahiran vokasional yang ingin kami wujudkan di sekolah ini mempunyai 4 konsep program yang utama. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan teknikal saintifik. Apa yang dimaksudkan dengan teknikal saintifik? Teknikal saintifik merupakan salah satu cara yang sangat sistematik untuk mendapatkan maklumat dan untuk mendapatkan hasil penilaian yang kita ingini. Justru kaedah teknikal saintifik ini memudahkan aspek pelaksanaan dan juga penilaian sesuatu kelab tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan memudahkan aspek pelaksanaan adalah dengan adanya organisasi pengalaman pembelajaran, dan apa yang dimaksudkan dengan memudahkan aspek penilaian kelab adalah dengan
mengadakan perincian yang sangat kritis terhadap penilaian-penilaian hendak dilakukan terhadap kelab yang hendak diwujudkan berdasarkan objektif yang sedia ada. Seterusnya adalah konsep yang kedua, iaitu menggunakan hikmat instruktur yang terdiri daripada guru sekolah itu tersebut, di mana kami ingin mengetengahkan bakat-bakat guru yang mengajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi serta guru yang mengajar mata pelajaran MPV iaitu mata pelajaran vocational sebagai instruktur ataupun guru terhadap kelab tersebut, di mana guru-guru ini mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas supaya mereka dapat mengajar ilmu-ilmu mereka kepada ahli-ahli kelab yang terdiri daripada pelajar sekolah. Dan seterusnya, konsep program yang ketiga adalah reka bentuk program berpusatkan masalah dan situasi kehidupan, di mana reka bentuk berpusatkan masalah lebih fokus terhadap masalah dalam kehidupan seharian dan ianya tidak kira kepada individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, kepada individu, jika mereka mempunyai masalah-masalah melibatkan kemahiran seperti masalah paip bocor di rumah, mereka dapat mengatasi masalah tersebut sebagai contoh mereka dapat membaiki kerosakan paip tersebut jika mereka mempunyai ilmu-ilmu asas tentang kemahiran membaiki paip. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu asas ini, mereka dapat menyelesaikan masalah seharian mereka yang kecil-kecilan. Dan ini dapat mewujudkan perasaan berdikari, sifat berdikari dalam diri seorang pelajar. Dan rasionalnya kami memilih konsep yang ketiga ini adalah kerana kami ingin meluaskan pandangan pelajar-pelajar, khususnya pelajar sekolah, tentang ilmu kemahiran ini dan mereka tidak pandang enteng terhadap ilmu kemahiran kerana ianya tidak terlibat dalam silibus pembelajaran mereka. Tetapi ilmu ini sangat penting dalam kehidupan situasi harian mereka kelak apabila mereka telah habis sekolah dan sebagainya. Malah, untuk aspek masyarakat pula, ilmu-ilmu kemahiran yang mereka perolehi daripada kelab kemahiran vocational ini dapat mereka gunakan sebagai punca ataupun peluang pekerjaan mereka di luar sana nanti. Dan seterusnya adalah untuk mengetengahkan konsep kemahiran berasaskan teori dan juga praktikal, di mana di dalam kelab kemahiran vocational yang hendak kami tubuhkan di sekolah ini, kami tidak hanya mengajar tentang ilmu-ilmu teori kemahiran semata-mata. Sebagai contoh, ilmu pertukangan, ilmu pembinaan, ilmu hiasan dalaman dan sebagainya berasaskan teori semata-mata. Ya, kami akan mengajar secara teori untuk kefahaman, untuk mereka memahami apa yang dimaksudkan dengan perkara-perkara tersebut. Selain daripada teori, kami juga mengetengahkan dan menekankan tentang aspek praktikal, di mana kami hendak mendorong pelajar terlibat secara langsung dengan aktiviti-aktiviti praktikal seperti mengadakan pertandingan kecil-kecilan yang bersifat kepada peringkat sekolah dan mungkin peringkat yang seterusnya untuk mendorong mereka melakukan kerja-kerja pertukangan, kerja-kerja melibatkan hands-on secara langsung. Dan rasionalnya adalah untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar. Yang kedua, memberikan peluang untuk mengaplikasikan teori yang mereka pelajari iaitu secara visual maupun pendengaran dan untuk melengkapkan diri pelajar itu dengan ilmu kemahiran dan tidak hanya bergantung pada ilmu silibus semata-mata. Saya rasa itu sahaja pada saya serahkan pada rakan yang seterusnya. Bahagian seterusnya iaitu penyataan falsafah. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni. Potensi individu dapat dilihat dari 4 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek atau lebih dikenali sebagai JERI. Melalui kelab kemahiran vocational, ia dapat memberikan 1001 nilai yang mampu mencorak peribadi seseorang individu dalam mengharungi arus kehidupan pada masa kini. Sebagai contoh, intelek. Potensi intelek merupakan keupayaan mental iaitu berkaitan dengan akal, daya fikiran,
yang dimiliki oleh seseorang individu bagi memastikan seseorang itu dapat berfikir secara kreatif dan kritis. Dengan adanya kelab kemahiran vocational, pelajar dapat mencipta sesuatu projek mengikut kreativiti masing-masing berdasarkan ilmu yang diperoleh dari kelab ini. Selain itu, potensi rohani. Potensi rohani adalah berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan hubungan seseorang dengan Tuhan. Keteguhan rohani adalah penting bagi melahirkan individu yang murni akhlak dan insaf kepada pencipta seorang insan yang bijak adalah tidak seimbang tanpa ada norma-norma kemanusiaan seperti membina disiplinkan diri. Oleh itu, kelab kemahiran vocational bukan sahaja memupuk seorang pelajar yang kreatif, tetapi juga memupuk pelajar yang berdisiplin dalam menyelesaikan tugasan yang diberi setiap minggu. Seterusnya, kelab kemahiran vocational juga mampu memperkembangkan emosi. Dengan adanya kelab kemahiran vocational, pelajar dapat mempelajari untuk menghargai serta menilai keindahan dan kesenian sesuatu objek atau alam malah dengan memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang tersebut. Akhir sekali, kelab kemahiran vocational dapat memanfaatkan kecergasan fizikal seseorang pelajar dan dari kelab ini juga seseorang pelajar dapat mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal seseorang individu untuk diguna oleh mereka pada masa yang akan datang sebagai sumber pendapatan atau sebagai aktiviti mereka pada masa lapang. Dan saya akan berikan pembentang kepada pembentang yang seterusnya. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat kepada isi kandungan kelab. Jadi, isi kandungan kelab terlihat yang pertama kepada next sebelum. Okey. Yang pertama, pengenalan kepada kelab ni dah tersendiri. Jadi, untuk isi kandungan kelab, lebih senang lebih senang dikenali ataupun kita kata sebagai aktiviti lah yang akan kita lakukan dalam kelab tersebut. Okey. Jadi yang pertama, untuk kita orang bahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama, pengenalan. Bagi pengenalan, kami akan jelaskan bagaimana makna sebuah kelab vocational itu tersendiri ataupun apakah maksud sebenar bagi vocational. Hal ini kerana setengah pelajar, apabila mereka memasuki kelab, mereka tidak mengetahui apa itu vocational. Dan ada juga di kalangan pelajar yang sudah mengetahui apa itu vocational tapi tidak secara terperinci mengetahui secara terperinci mengenai kelab tersebut. Jadi, dekat awal kami kenalkan terlebih dahulu iaitu apa vocational dan kami nyatakan justifikasi pada hari ini kenapa kelab ini ditubuhkan bagi memastikan pelajar mengenali dan mengetahui mengapa pentingnya untuk kita tubuhkan satu kelab vocational di sekolah. Jadi, nilai daripada isi kandungan ini kita dapat lihat apabila pelajar akan mula yakin terhadap diri sendiri, yang mana apabila mereka mula yakin, mereka akan mula berani dan boleh bekerjasama antara satu sama lain dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang terdapat di dalam kelab ini. Yang kedua, kita fokus pula kepada pengenalan aktiviti kemahiran vocational. Yang mana pengenalan aktiviti kemahiran vocational ini kita fokuskan kepada kebaikan apabila seseorang pelajar itu menguasai kemahiran vocational tersendiri. Yang mana kemahiran vocational ini adalah satu kemahiran yang saya kira adalah satu kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar. Yang sebagai contoh, kalau hari ini jika dekat rumah kita ada masalah pendawaian ataupun masalah perpaipan, adakah kita nak panggil bahagian yang lebih berkemahiran untuk membaiki terus? Sedangkan kalau masalah itu hanyalah sedikit, maka kita boleh terus sahaja baiki benda tersebut. Jadi sangatlah penting untuk pelajar tahu dulu kebaikan mereka dalam menguasai kemahiran vocational. Jadi kemahiran yang mereka perolehi daripada pengenalan aktiviti ini, mereka dapat memahami dan menguasai kebaikan kemahiran vocational itu tersendirilah. Dan seterusnya kita lihat kepada bahagian nilai. Daripada segi pengenalan ini, nilai yang bakal pelajar perolehi adalah mereka akan lebih cerdas, dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan memahami jenis-jenis kemahiran vocational. Kita sedia maklum bahawa kemahiran vocational tidak mempunyai satu sahaja, tetapi kalau dilihat
dia sangat menyeluruh dan sangat luas. Jadi dekat sini kita fokuskan kepada beberapa perkara yang kami rasa penting untuk para pelajar kuasai terlebih dahulu. Baiklah, next slide. Okey, yang ketiga, cara aktiviti kemahiran vocational. Okey, cara aktiviti ni macam mana cara aktiviti yang kami bakal jalankan lah. Okey, kami letak kepada dua, iaitu bengkel dan juga lawatan. Bagi bengkel ni akan saya ceritakan secara terperinci selepas ini. Dan lawatan yang bagaimanapun akan diceritakan secara terperinci selepas di slide yang seterusnya lah. Jadi daripada cara aktiviti ni kita akan perolehi kemahiran lah, yang mana kemahiran tersebut yang pertama, para pelajar akan memperolehi kemahiran multimedia dan juga kemahiran bekerja secara profesional. Kenapa kami fokuskan kepada kemahiran multimedia? Kerana dalam kelab ini kami akan memfokuskan kepada bagaimana para pelajar menguasai kemahiran multimedia itu tersendiri. Kerana kebanyakan pelajar tidak menguasai ataupun tidak tahu mengenai multimedia itu tersendiri. Jadi dalam kelab ni juga kita akan ajar bagaimana multimedia itu sebenarnya berfungsi dan kemahiran macam mana yang boleh mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka selepas ini. Jadi nilai yang bakal mereka perolehi ialah mereka akan berani untuk mencuba sesuatu perkara yang di luar kemampuan mereka tersendiri. Contoh, jika sebelum ni mereka tak mampu pun nak edit video dengan baik, tapi apabila sertai kelab ni, mereka akan cuba untuk tingkatkan kemahiran multimedia mereka itu. Jadi kita tengok pula kepada isi kandungan yang keempat, iaitu aplikasi kemahiran vocational dalam kehidupan seharian. Yang mana benda ini kami terperincikan kepada 3 bahagian lah. Yang pertama, Let's DIY, Explorers dan Hari Co-Curriculum Sekolah. Okay, dalam kelab ni, apabila kita beri satu pengajaran, maka perlulah para pelajar mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana kami nak memastikan pelajar kami aplikasikan kemahiran tersebut adalah melalui 3 perkara tersebutlah. Yang pertama, yang pertama melalui Let's DIY. Maka kemahiran yang mereka perolehi adalah mereka dapat berkomunikasi secara dua hala, yang mana para pelajar dapat berhubung antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu task ataupun sebagainya. Dan kemahiran yang kedua, pelaksanaan kemahiran vocational melalui aktiviti sekolah. Okay, aktiviti sekolah ni kita lihat kepada Hari Co-Curriculum Sekolah lah. Jadi akan ada aktiviti yang akan dijalankan di Hari Co-Curriculum Sekolah memerlukan pelajar untuk menyertai pertandingan tersebut. Nilai yang bakal pelajar perolehi adalah mereka akan lebih kreativiti, mempunyai semangat kerjasama, sistematik dan juga mempunyai nilai kepimpinan dalam diri mereka. Daripada kelab inilah kita terapkan pelbagai nilai untuk memastikan para pelajar tidak memasuki kelab dengan begitu sahaja, tetapi mendapat impak yang lebih baik apabila menyertai kelab tersebut. Baiklah, seterusnya kita pas kepada pembentang yang seterusnya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan teruskan dengan aktiviti kemahiran dan pengalaman. So, aktiviti pertama yang kami akan adakan adalah sesi pengenalan, di mana sesi ini adalah untuk memberikan pendedahan mengenai kemahiran vocational seperti konsep kemahiran vocational, tujuan perlu memahir dalam sesuatu kemahiran vocational dalam kehidupan harian dan manfaat yang bakal diperoleh melalui aktiviti kemahiran vocational. Sesi ini juga akan dilaksanakan supaya ia dapat membuat mata pelajaran mengenai kegiatan kemahiran vocational yang bakal dipelajari dan diaplikasi dalam kehidupan harian kita. Jadi, aktiviti yang kedua adalah Let's DIY. Aktiviti ini adalah untuk membina sebuah modal di mana mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari dalam topik-topik kepaipan seperti asas membaiki pipe. Aktiviti seterusnya adalah Explorers. Pelajar akan menggunakan ilmu pendawaian yang telah belajar untuk menyelesaikan Explorers ini secara berkumpulan. Antaranya adalah pengenalan terhadap jenis-jenis dawai dan teknik penggunaan pendawaian. Aktiviti yang keempat adalah bengkel multimedia. Bengkel ini adalah diadakan untuk memberi pengetahuan kepada pelajar terhadap teknik-teknik menghasilkan poster yang menarik serta menyampaikan maklumat yang jelas dalam poster.
Aktiviti yang kelima adalah pertandingan hiasan dalaman yang akan diadakan pada hari core kurikulum sekolah. Aktiviti ini juga akan dijalankan secara berkumpulan di mana pelajar mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah belajar iaitu seni reka hiasan dalaman dari segi susunan atur dan warna-warna yang sesuai untuk digunakan. Aktiviti yang terakhir adalah sesi mengenali vocational iaitu akan membawa pelajar ke kolej vocational untuk menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman pelajar dalam kemahiran vocational supaya pelajar tidak merasa bosan sahaja kerana sentiasa belajar di sekolah. Seterusnya saya akan pas kepada Alia untuk detail-detail terhadap aktiviti seterusnya. Baiklah, untuk slide seterusnya adalah organisasi pengalaman dan pembelajaran. Pada minggu pertama, aktiviti yang dijalankan adalah mesyuarat agung kelab kemahiran vocational kali pertama. Tujuan aktiviti ini adalah untuk memilih AJK tertinggi dan AJK tingkatan oleh guru dan pelajar sendiri melalui sistem undian, suar kenal antara semua ahli dan untuk membincangkan aktiviti sepanjang tahun. Pada minggu kedua, pengenalan baik kepada ahli kelab dijalankan. Tujuan aktiviti ini adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis paip dan mempelajari asas membaiki paip oleh para pelajar. Pada minggu ketiga, aktiviti Let's DIY Mini Waterfall dijalankan. Tujuan aktiviti ini supaya pelajar dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari dengan membina sebuah model mini air terjun. Pada minggu keempat, aktivitinya adalah pengenalan pendawaian. Tujuan aktiviti ini adalah untuk memperkenalkan jenis-jenis dawai kepada pelajar dan pelajar dapat mempelajari asas dan teknik penggunaan dawai. Pada minggu kelima, aktiviti Explorers Diffuse the Bomb. Tujuan aktiviti ini adalah untuk menjalankan aktiviti Explorers yang membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan pendawaian. Pada minggu keenam, bengkel multimedia diadakan. Aktiviti ini dijalankan adalah untuk mendedahkan para pelajar kepada teknik membuat poster. Pada minggu ketujuh, pembentangan multimedia. Tujuan aktiviti ini adalah untuk supaya para pelajar dapat mengaplikasikan teknik yang dipelajari secara individu dalam penghasilan dan pembentangan poster. Slide seterusnya. Pada minggu ke-8, aktiviti pengenalan hiasan dalaman. Tujuan aktiviti ini adalah demi mendedahkan pelajar kepada seni reka hiasan dalaman dari segi susun, atur dan sebagainya. Pada minggu 9, pada hari kurikulum sekolah akan ada pertandingan hiasan dalaman. Pada hari tersebut, setiap kumpulan akan bertanding dalam menghasilkan plan seni reka hiasan dalaman. Pada minggu ke-10, aktiviti sesi mengenali vocational iaitu lawatan ke kolej vocational terdekatlah. Hal ini untuk mendedahkan kepada pelajar secara lebih terperinci mengenai kemahiran vocational. Okey, baiklah. Dalam proses pengorganisasian pengalaman pembelajaran, aspek dimensi kurikulum diambil kira bagi menentukan kesesuaian pelaksanaan aktiviti yang dirancang dalam kelab kemahiran vocational ini dari segi skop, penyepaduan, urutan dan keseimbangan. Aspek skop dapat kita lihat dari isi kandungan dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri, di mana ia menekankan aspek pengaplikasian dan pengalaman pelajar dalam membentuk kepelbagaian kemahiran vocational yang membolehkan pelajar mempraktikkan dalam kehidupan seharian di mana tidak terhad hanya di dalam kelas sahaja. Aspek penyepaduan pula dapat dilihat dari segi aktiviti pengalaman pembelajaran yang disusun melalui penglibatan para pelajar dengan rakan sebaya bersama-sama dengan guru-guru sama ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Ini adalah demi memberikan pendedahan awal dan juga memberi ruang kepada pelajar untuk mengaplikasikan apa yang diajar ke dalam masalah sebenar kehidupan. Aktiviti penyepaduan ini dapat kita lihat dalam isi kandungan aktiviti seperti Let's DIY Mini Waterfall dan mereka
pelajar ni juga dapat serahkan kemahiran masing-masing pada hari co-curriculum sekolah. Pada aspek urutan pula, aktiviti pengajaran pembelajaran yang diadakan adalah mengikut urutan, iaitu bermula daripada ilmu teori atau pengenalan dahulu. Kemudiannya mereka akan mempraktikkan apa yang dipelajari dalam aktiviti amali pada minggu seterusnya. Dan akhir sekali, lawatan ke college vocational akan diadakan supaya pengalaman dapat diserap oleh pelajar-pelajar tentang dunia vocational. Dan mesti keseimbangan pula dapat diterapkan dalam diri pelajar itu, iaitu melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang mana melibatkan aspek jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi jasmani dapat dilihat daripada penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran seperti aktiviti perpaipan di dalam aktiviti pembinaan waterfall. Dari segi intelek, jelaslah pelajar perlu menggunakan kemahiran berfikir dalam menyelesaikan masalah seperti pendawaian dalam aktiviti Explorers Defuse the Bomb, serta emosi juga dapat dikawal seperti tidak mudah panik dalam membuat keputusan dan membuatkan pelajar ni lebih bersabar dari segi aspek kerohaniannya. Okey, itu sahaja. Seterusnya diberikan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya adalah untuk pengalaman pembelajaran. Okey. Maafkan saya. Seterusnya adalah untuk pengalaman pembelajaran. Saya dapat bahagikan kepada 3 domain utama, iaitu pengalaman pembelajaran daripada domain pengetahuan, kemahiran dan akhir sekali nilai. Okay, kita tengok satu persatu terlebih dahulu. So, domain pertama adalah pengetahuan. So, pengetahuan adalah pengisian yang mengutamakan pengetahuan tentang pembelajaran dan pengajaran perkara-perkara asas tentang pembelajaran setiap kali perjumpaan. So, pengetahuan ni berlaku bila mana seperti yang dibentangkan oleh saudari Alia sebentar tadi. Pengetahuan dapat dibentuk ataupun dicanai melalui program-program ataupun aktiviti-aktiviti pengenalan. Sebagai contoh, aktiviti yang kami buat ataupun aktiviti yang kami cadangkan iaitu pengenalan paip ataupun pengenalan pendawaian. Dalam pengenalan pendawaian, mereka didedahkan tentang asas-asas untuk mengetahui apakah itu pendawaian. So, cara menggunakan alat bateri sebagai contoh, cara untuk mengenal pasti mana satu wayar bumi, wayar teras, wayar, semua itu akan didedahkan terlebih dahulu. Dan seterusnya pengetahuan ini akan diuji seterusnya ataupun diaplikasikan seterusnya ke dalam aspek seterusnya iaitu kemahiran. Dan seperti kita tahu, apa yang aktiviti kami cadangkan daripada minggu ke minggu, misal kata kami menggunakan first week of the first week tu kami gunakan terlebih dahulu untuk pengenalan untuk pendawaian. So the next week tu kami akan melakukan diffusion bomb. So dekat situlah ilmu yang digunakan ataupun ilmu yang diterangkan pada minggu lepas akan diaplikasikan. So kemahiran akan lebih kukuh kat situ. Untuk aspek kemahiran, pengisian lebih mendalam dan lebih memahami. So pengisian juga lebih mendalam selari dengan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pelajaran. Okey, aktiviti kita akan menguji kemahiran murid lah. Terutamanya murid-murid kita ni berlainan ataupun tidak sama lah. Walaupun kita lihat mereka sama belajar, sama waktu menerima maklumat, tapi kemahiran mereka berlainan. Ini juga masuk dalam daya upaya mereka untuk menerima maklumat. Ada orang dapat menerima maklumat tu cepat, ada orang dapat menerima maklumat tu lambat. Jadi cara mereka berfikir adalah berbeza. Jadi ini adalah pengalaman pembelajaran khusus kepada pelajar-pelajar yang berbeza dan mereka akan dapat impact ataupun output yang lebih
lebih berhasil dan juga lebih bernilai lah. Seterusnya kita bergerak kepada domain nilai. Dalam domain nilai, datang daripada domain pengetahuan dan kemahiran. Dan secara yang langsung ataupun tidak langsung. Sejurus daripada nilai-nilai ini akan bentuk nilai peribadi dalam diri pelajar bila diorang menyertai aktiviti-aktiviti pelajar. Aktiviti-aktiviti inilah kelab. Jadi sebagai contoh dalam aktiviti Explorers, kita menggunakan atau kita bekerjasama dengan ahli kelab kita yang lain. Jadi nilai yang ada kat situ adalah nilai bekerjasama. So dengan ada aplikasi daripada pengetahuan dan juga kemahiran, seterusnya dapat mengaplikasikan nilai-nilai yang diorang dapat daripada domain pertama dan kedua, dapat mendapat nilai yang mereka boleh gunakan dan seterusnya menjadikan mereka seorang pelajar yang holistik. Dan seterusnya saya serah kepada pembentangan yang seterusnya. Untuk bahagian ini, kami akan menerangkan tentang keputusan analisis data yang telah kami kumpul berdasarkan tindak balas responden terhadap kelab kemahiran vocational. Seramai 50 orang responden telah mengisi borang soal selidik yang telah diedarkan secara maya. Demografi yang telah dikenal pasti adalah melalui jantinan mencatatkan seramai 24 responden terdiri daripada lelaki iaitu sebanyak 48%. Seterusnya, responden perempuan yang mencatat nilai seramai 26 responden iaitu bersamaan 52%. Seterusnya, responden berumur 19 ke 25 tahun mencatat nilai terbanyak iaitu seramai 33 responden iaitu bersamaan 66%, manakala responden yang berumur 15 ke 18 tahun dan 26 ke 30 tahun mencatat nilai yang sama iaitu seramai 6 responden iaitu bersamaan 12 responden, dan akhir sekali umur yang mencatat nilai paling rendah ialah umur 30 dan ke atas iaitu seramai 5 responden bersamaan 10%. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat pula kepada bahagian kedua dalam analisis yang telah kami edarkanlah secara maya tersebut. Baiklah, untuk bahagian kedua, kami soalkan kepada para responden mengenai pengetahuan mereka terhadap kelab yang bakal kami tubuhkan. Jadi, daripada analisis yang kami perolehi, yang pertama, kami bertanya mengenai adakah mereka mengetahui mengenai kemahiran vocational tersebut. Jadi, melalui analisis yang kami perolehi, seramai 82% bersetuju bahawa mereka mengetahui mengenai kemahiran vocational, dan daripada situ kita dapat lihat sebanyak 18% tidak mengetahui apakah itu kemahiran vocational. Dapat dilihat daripada analisis ini yang mana ramai orang mengetahui mengenai kemahiran vocational itu, dan hanya secara minoriti sahaja golongan yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya kemahiran vocational. Baiklah, bagi soalan yang kedua, dari sekiranya mereka mengetahui apa itu kemahiran vocational, maka dari manakah mereka mengetahui tentang kelab kemahiran vocational ataupun kemahiran vocational itu tersendiri. Jadi, daripada analisis tersebut dapat kami simpulkan bahawa sebanyak 34 orang bersetuju bahawa mereka mengetahui mengenai kemahiran vocational ini adalah melalui guru mereka tersendiri. Senang kata, mereka tahu daripada sekolah, mereka memperolehi daripada pihak sekolah lah, dan mereka diajar ataupun didedahkan dengan lebih awal mengenai kemahiran vocational. Manakala nilai yang paling rendah adalah sebanyak 16% diketahui melalui majalah, yang mana hanya 8 orang responden sahaja mengetahui mengenai kemahiran vocational menerusi majalah. Manakala terdapat juga responden sebanyak 24% yang mengetahui mengenai kelab kemahiran vocational melalui rancangan televisyen, dan hanya 26% sahaja mengetahui mengenai kemahiran vocational melalui artikel. Dan terdapat juga sebanyak 2% yang menjawab
mereka mengetahui, tetapi mereka mengetahui secara secara tidak menyeluruh. Senang kata, mereka tahu tetapi mereka bukan daripada sumber-sumber yang telah dinyatakan lah. Dekat sini mereka nyatakan pada hari ini mereka ada di kalangan mereka yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya kemahiran vocational. Ada yang mengetahui kemahiran vocational melalui kawan dan juga melalui sekolah. Seterusnya, okey, kita lihat pula kepada soalan yang ketiga. Adakah anda pernah menyelesaikan masalah pendawaian dan elektrik di rumah? Ini adalah salah satu soalan yang saya kira adalah satu soalan yang sangat penting untuk kita tahu dahulu. Kenapa kita nak tubuhkan kelab ni? Jadi, persoalan yang pertama, kita timbulkan, adakah setiap individu ataupun pelajar mengetahui bagaimana sebenarnya mereka nak selesaikan masalah pendawaian dan elektrik? Jadi, dapat dilihat daripada sini, seramai 56% tidak mengetahui dan tidak pernah menyelesaikan masalah pendawaian dan elektrik di rumah. Senang kata pada hari ini, jika ada masalah pendawaian dan elektrik di rumah, mereka terus panggil bahagian teknikal untuk datang untuk betulkan. Jika masalah itu sedikit, maka terus panggil. Jadi hari ini, kenapa kami tubuhkan adalah kita nak bantu para pelajar untuk kuasai benda-benda yang pembaikan yang tidaklah secara sulit, tapi pembaikan yang secara lebih mudah dapat dilihat. Seterusnya, kita lihat pula kepada masalah perpaipan di rumah. Soalan ini bertanya juga mengenai adakah pelajar ataupun responden mengetahui cara pernah menyelesaikan masalah perpaipan di rumah. Dan dapat dibuktikan di sini juga hanya 46% daripada 50 responden ini mengetahui cara menyelesaikan masalah perpaipan di rumah. Jadi dapat dilihat bagaimana perlu ada pendedahan untuk kita bantu para pelajar terutamanya menguasai kemahiran vocational itu tersendiri. Okay, slide seterusnya. Okay, kita lihat pula kepada daya tarikan utama terhadap kelab kemahiran vocational. Baiklah, terlebih dahulu kami jelaskan apakah kami punya fokus dalam kelab kemahiran vocational ini. Jadi kami fokuskan kepada 4 kemahiran yang akan diajar dalam kelab kemahiran vocational. Kita tidak akan mengajar secara menyeluruh disebabkan ini bukanlah mengambil alih terus kepada subjek mata pelajaran kemahiran vocational, tapi hanya sekadar pendedahan kepada pelajar. Jadi fokus yang kami akan fokuskan adalah yang pertama, perpaipan, pendawaian, hiasan dalaman dan multimedia. Jadi daripada analisis yang kami perolehi ini, terdapat lihat kebanyakan para responden tertarik untuk menyertai kelab ini disebabkan adanya pendedahan kepada hiasan dalaman, iaitu seramai 28 orang daripada 50 responden ingin menyertai kelab kemahiran vocational disebabkan adanya kemahiran hiasan dalaman itu tersendiri. Dan dapat dilihat sebanyak 32% ingin mengetahui mengenai perpaipan dan 50% ingin mengetahui mengenai pendawaian dan 46% ingin mengetahui mengenai multimedia. Jadi seterusnya kita lihat pula kepada kebaikan yang bakal diperolehi daripada kita pelajari kemahiran vocational. Jadi analisis yang kami perolehi daripada 50 responden ini, mereka ingin memperluaskan bidang kerjaya sebanyak 66%. Manakala 66% lagi ingin menjana pendapatan apabila mereka menguasai kemahiran vocational ini. Manakala 78% bersetuju untuk meningkatkan kreativiti dan inovatif mereka dalam diri mereka. Dan 58% ingin mempelbagaikan kemahiran insaniah dengan menyertai kelab kemahiran vocational ini. Okay, seterusnya. Untuk seksyen yang terakhir iaitu pandangan responden terhadap kelab kemahiran vocational. Berdasarkan pengetahuan yang analisis yang kita dapat daripada pengetahuan responden tentang kelab kemahiran, kita dapati bahawa responden-responden mempunyai percaya terhadap setuju dengan kebaikan yang telah kami nyatakan. Dan oleh itu, berdasarkan analisis yang kami dapat, soalan yang kami kemukakan adalah wajarkah kelab kemahiran vocational ditubuhkan di sekolah?
Berdasarkan nilai yang dicatat, sebanyak 94% responden bersetuju untuk menubuhkan kelab ini di sekolah. Manakala hanya 6% sahaja yang tidak setuju kerana kebanyakan responden memilih kelab ini lebih khusus kepada lelaki dan ia merupakan kelab yang dan juga memilih ia berisiko. Dan yang terakhir kerana ia membosankan. Secara keseluruhannya, data analisis ini menunjukkan bahawa majoriti responden sebanyak 84% berminat untuk menyertai kelab kemahiran vokasional ini, manakala hanya 16% sahaja tidak berminat untuk menyertai kelab ini. Itu saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okay, baiklah. Kita sekarang berada pada penghujung kepada sesi pembentangan pada hari ini. Baiklah, yang terakhir kita akan lihat kepada kaedah penilaian yang mana kita adakan sebuah kelab dan sangat perlu untuk kita mengetahui dan kita menilai para pelajar sama ada mereka memperoleh input daripada menyertai kelab ini itu tersendiri. Baiklah, untuk kaedah penilaian kami bahagikan kepada dua, iaitu penilaian formatif dan akan saya terangkan penilaian yang kedua sebentar lagi. Baiklah, kita lihat dulu yang pertama mengenai penilaian formatif. Penilaian formatif adalah satu penilaian yang terhadap aktiviti dan bertujuan untuk memperbaiki program yang dijalankan. Penilaian ini secara berterusan sepanjang program dijalankan ataupun sewaktu kurikulum itu dibangunkan. Yang mana penilaian terhadap aktiviti ini kita buat untuk kita tambah baik daripada program yang kita laksanakan. Senang kata pada hari ini kalau ada permasalahan dalam program tersebut, maka kita menilai sama ada aktiviti tersebut perlu kita teruskan ataupun kita boleh tambah baik untuk memberi lebih input yang positif kepada para pelajar apabila menyertai kelab itu tersendiri. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada penilaian yang kedua, iaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini adalah satu penilaian bagi mendapatkan gambaran keseluruhan kualiti yang dikemukakan dan kurikulum yang diajar. Penilaian sumatif ini juga adalah satu penilaian di akhir sepanjang kurikulum dijalankan mengenai gambaran keseluruhan tentang kualiti yang dihasilkan serta kurikulum yang dilaksanakan. Senang kata pada hari ini, melalui penilaian sumatif ini, kita dapat melihat gambaran bagaimana kualiti sesuatu program itu mampu menghasilkan impak yang baik kepada para pelajar dengan menyertai kelab kemahiran vokasional itu tersendiri. Dan penilaian ini akan dilakukan di akhir sepanjang kurikulum tersebut, yang mana kita akan laksanakan pada akhir kelab, yang mana maksudnya pada penghujung tahun, maka kita akan laksanakanlah penilaian sumatif ini bagi memastikan kita dapat lihat tentang kualiti para pelajar itu sendiri mengenai setelah menyertai kurikulum yang kita laksanakan ini. Jadi saya kira itu sahaja pembentangan untuk pembentangan kami pada hari ini. Sekiranya rakan-rakan mempunyai persoalan, anda boleh kemukakan soalan nanti di WhatsApp dan kami akan cuba untuk respon terhadap persoalan yang yang kalian kemukakan nanti. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.